Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Akak di dalam segmen Seram Santai. Pada episod kali ini, Akak membawa dua kisah di mana kedua-dua kisah ini berlaku di sekolah yang sama, cuma berlainan masa, dan sekolah ini terletak di tengah-tengah Pekan Merotai. Kisah ini disampaikan oleh pelajar yang hanya mahu dikenali sebagai Yayang, dan kisah ini juga berlaku pada tahun 2011 dan 2012. Kisah pertama ini terjadi pada tahun 2012 di mana pelajar yang bernama Yayang ini merupakan pelajar tingkatan 6. Kisahnya bermula apabila Yayang diminta oleh warden asrama tersebut untuk memantau pelajar tingkatan 3 seramai 5 orang untuk mengulang kaji mata pelajaran. Yayang diarahkan kena berada dekat dom pelajar tersebut pada pukul 8 malam. Semasa Yayang memantau 5 orang pelajar tersebut, Yayang merasa mengantuk dan terlena. Selepas beberapa jam kemudian, Yayang tersedar dari tidurnya dan dia mendapati 5 orang pelajar tersebut telah tidur di sebelah kiri dia. Kemudian Yayang berpaling ke arah kanan dan dia mendapati ada satu susuk tubuh yang besar dan berbulu. Disebabkan Yayang tak mahu berfikiran bukan-bukan, dia pun kuatkan hati untuk turun ke dom dia, dan pada masa tu jam menunjukkan pukul 2 pagi dan ditambah pula pada masa tu hujan renyai. Sebaik sahaja Yayang tiba di dalam dom, Yayang merasa mahu membuang air kecil, dan seraya tu Yayang mengejutkan rakan dia yang bernama Comeng yang sedom dengan dia untuk menemani dia ke toilet. Masa Yayang kejutkan Comeng, dia mendapati yang Comeng ni dah bangun dan duduk di atas katil serta menjawab, "Jomlah, saya pun nak buang air kecil juga." Dan masa yang sama, apabila Comeng dah bangun, mereka pun pergi ke arah loker untuk mengambil gayung bawa ke toilet. Dan selepas tu diorang pun pergi ke toilet bersama-sama. Sebaik sahaja tiba di toilet, Yayang memberitahu Comeng yang bahawasanya dia menggunakan toilet yang bersebelahan dengan toilet yang Comeng gunakan. Tetapi pada masa tu Comeng langsung tak menjawab apa-apa. Selepas membuang air kecil, Yayang bertanya kepada Comeng masih ada dekat sebelah ke, dan dia hanya menjawab dengan berdehem. Kemudian Yayang memberitahu lagi yang dia dah keluar daripada toilet dan menunggu Comeng di luar toilet. Tapi Comeng langsung tak menjawab apa-apa dan hanya berdiam. Lepas tu Yayang bertanya lagi kepada Comeng bahawasanya dia masih ada lagi ke dalam toilet ataupun tak, sebab Yayang ni mendengar suara flush dekat dalam toilet tu. Lepas tu Yayang hanya disahut dengan berdehem lagi, tetapi kali ni dia agak kasar dan garau. Tanpa membuang masa, Yayang pun dah rasa lain macam, bulu romah dia pun dah agak rasa lain macam. Dia terus lari ke arah dom mereka, dan setibanya Yayang ni di dalam dom dorang, dia melihat dan agak terkejut yang Comeng ni masih tengah lena tidur di atas katil. Tanpa memikir panjang, Yayang pun cepat-cepat ambil Al-Quran dan terus baca ayat kursi dan berzikir dan cuba paksa mata dia untuk tidur sehinggalah keesokan paginya. Okey, itu kisah yang pertama daripada Yayang. Untuk yang kisah kedua ni daripada Yayang juga, tapi yang ini terjadi pada cuti semester. Kisah yang kedua ini pula terjadi pada tahun 2011 di mana pada masa tu Yayang memberitahu tengah cuti mid semester, semua pelajar diarahkan untuk balik ke rumah masing-masing kecuali pelajar yang mengambil peperiksaan PMR, SPM dan STPM. Selepas sehari berada dalam cuti mid semester,
Menjelang pada pukul 8 malam, warden asrama mengarahkan semua pelajar yang berada di asrama tersebut untuk turun ke bilik prep untuk belajar dekat bilik tersebut. Tetapi pada masa tu Yayang memberitahu dia dan 4 orang rakannya, setiap kali warden mengarahkan semua pelajar untuk turun ke bilik prep, dia dan 4 orang rakan dia ni tidak pernah turun ke bilik prep untuk belajar. Dia dan 4 orang rakan tersebut selalu sahaja escape daripada kelas. Pada masa tu dia dan 4 orang rakan dia pergi ke bilik lain. Yayang ni dan juga kawan dia yang seorang ni pergi ke bilik yang paling hujung, dan 3 orang rakan dia lagi pergi ke bilik sebelah yang mereka diami. Diorang pergi ke bilik tersebut untuk mengelak diketahui oleh warden asrama. Semasa berada di bilik tersebut, Yayang memberitahu diorang pun makan di bilik tersebut dan berbual. Sedang asyik berbual, Yayang pun terlena, dan pada masa tu kawan dia tak tidur, dan beberapa minit kemudian dia terdengar suara orang memanggil-manggil nama dia, dan dia terjaga daripada tidurnya. Dan dia mendapati yang kawan dia ni dah pegang batang penyapu, dan dia pun bertanya kenapa dengan batang penyapu tu. Lepas tu dia memberitahu dia menampak satu susuk lembaga berwarna putih berada di sebalik tingkap bilik tersebut, dan dia menunjuk ke arah tingkap tersebut. Tetapi apa yang Yayang dapati, dia tak dapat melihat apa-apa pada tingkap tersebut. Tetapi dia kata pada masa tu memang langsir tingkap tersebut memang dia digoyang seperti ada angin. Lepas tu dia pergi ke arah tingkap tersebut dan mengambil batang penyapu yang kawan dia pegang tu. Dia tengok memang tak ada apa-apa, dan langsir tu pun masih seperti ditiup angin kencang. Dan dia melihat ke arah luar, dia mendapati ada seekor kucing yang bulu dia dah berdiri tegak seperti dalam ketakutan, dan suara yang agak kasar seperti dalam ketakutan dan meminta tolong. Dan pada masa tu juga yang cakap dekat kawan dia ni, jom kita keluar daripada bilik ni, dan diorang lari cepat-cepat pergi dekat bilik prep. Masa diorang sampai ke bilik prep tu, diorang buat macam tak ada apa-apa yang berlaku, dan diorang pun tak cerita apa-apa yang berlaku pada masa tu. Sehinggalah sampai 10 lebih, mereka pun diarahkan untuk pergi ke dom masing-masing. Dan pada masa tu yang rakan yang dengan Yayang ni, dia tidur kat bilik sebelah, dan Yayang ni tidur dengan rakan dia yang seorang tu lagi. Masa sampai ke bilik tu, Yayang dan rakan-rakan diorang ni dalam sebilik ni pergilah basuh muka, gosok gigi semua, cuci kaki. Lepas tu diorang pun tidur seperti biasa. Lepas tu Yayang kata masa dia tengah tidur tu, dia seperti dikejutkan oleh seseorang. Dia kata kaki dia tengah dimainkan, macam dicubit-cubit seperti orang kejutkan dia. Lepas tu tak lama lepas tu dia macam indah tak indah aja, dia macam pindahkan lah kaki dia tu. Masa dia pindahkan kaki dia tu, sekali lagi dia rasa dikejutkan. Lepas tu dia cuba buka mata dia, dan apa yang dia nampak pada masa tu, dia nampak satu susuk tubuh berdiri tegak dekat hujung kaki dia, dekat bucu katil tu. Satu susuk berwarna putih tegak berdiri berbungkus. Dan pada masa tu Yayang cepat-cepat baca ayat tu kursi, dia berzikir, dan dia terus berpaling ke arah kanan untuk peluk rakan dia. Dia peluk rakan dia, dia cuba nak macam nak kejutkan rakan dia ni lah. Dalam masa tu dia berzikir, dia kejutkan rakan dia, dia cubit peha kawan dia, dia tampal-tampal muka kawan dia tu, tapi langsung tak bangun kawan dia tu. Masa dia dalam mengejutkan rakan dia tu dengan berusaha mencubit dan tampal muka kawan dia, tapi no respon, tak bangun langsung. Dalam masa tu juga benda tu dah bertukar ke arah sebelah kiri dia, dan dalam masa dia kejutkan rakan dia tu, dia rasa sebelah kiri dia ni dah rasa macam kena cuit macam tu lah, kena cuit. Setiap kali dia cubit ataupun tampar muka kawan dia untuk kejutkan kawan dia tu, dalam masa dia berzikir tu, dia rasa kena cuit dekat dekat sebelah kiri dia ni. Bila masa tu dia pun cuba kuatkan hati juga,
dia tak peduli dengan cuitan tu, dia masih lagi usaha untuk kejutkan rakan dia ni tadi, tapi rakan dia pun tak nak bangun juga. Apa yang berlaku pada masa tu, yang Yayang ni dia cuba kuatkan hati dia untuk melihat ke arah yang mencuit sebelah kiri dia ni. Dia tengok apa yang dia dapat masa tu, dia melihat yang susuk dia nampak dekat ujung kaki dia tu, wajah yang berbungkus tu dalam keadaan yang rentung, hitam, dan mata yang terbeliak merah menyala. Dia cakap memang rentung habis muka tu, memang hitam habis muka yang dalam bungkusan tu. Rupanya yang dia nampak tu adalah susuk tubuh pocong. Okey. Memang dia kata memang tak tahu nak cakap macam mana dah, memang hitam legam dalam keadaan yang rentung. Cuma yang dapat berkala kat situ mata dia sahaja merah menyala pada masa tu. Lepas tu apa yang dia buat pada masa tu, dia kata dia cuba juga baca zikir, baca ayatul kursi, dia paksa juga mata dia untuk tidur semula sehinggalah keesokan paginya tu dorang pun buat aktiviti seperti biasa. Dan pada masa tu dia kata dorang pergi mandi dekat asrama tu. Kalau nak mandi dia ada satu kolam besar, so dorang akan mandi dekat situ. Pada masa dorang mandi tu, kawan kepada Yayang ni tegur dia. Dia kata, Yayang, apa yang ada dekat sebelah kiri kau tu? Dia kata, kenapa berdarah? Dia tanya dekat Yayang ni. Yayang kata, mana? Lepas tu Yayang tengoklah ke arah sebelah kiri dia ni, memang betul ada darah. Dia kata macam tumpukan darah tu, dia kata. Lepas tu dia kata, entahlah, mungkin nyamuk kot, dia kata macam tu. Tapi kalau nyamuk gigit mesti dia ada rasa gatal apa. Tapi ni dia memang tak rasa apa-apa pun pada masa tu, dia kata. Lepas tu dia memang tak rasa pedih ke rasa luka, memang tak ada, dia kata. Lepas tu Yayang ni hanya cakap kat kawan dia, tak ada apa kot, mungkin nyamuk, tak apa, biar je lah. Lepas tu dia pun basuhlah kesan darah tu. Dan sehingga ke hari ni juga Yayang tak cerita pada siapa-siapa kisah yang apa yang dia alami pada masa tu. Sehinggalah dia jumpa channel akak ni dan dia menghubungi akak untuk menceritakan kisah yang berlaku pada diri dia. Okey, sampai di situ sahaja untuk dua kisah yang akak cuba nak sampaikan kepada korang semua. Semoga benda ni sampai kepada korang dan faham apa yang cuba akak sampaikan. Dan di sini akak nak ambil kesempatan untuk nak bagi pesanan kepada adik-adik sekolah yang pernah duduk di hostel ataupun bakal duduk di hostel selepas MCO ni. Hati-hatilah dan mulut jangan celupa, dan kalau boleh amalkanlah zikir, selawat, dan jangan lupa selalulah baca surah ayat Sulaiman dan juga surah Ibrahim. Okey. Lepas tu jangan terlampau, kata orang, terlampau takut dan juga jangan terlalu berani. Dan satu lagi akan nak pesan, alam gaib ni sebenarnya wujud. So pada yang tak percaya dengan alam gaib ni, jangan terlalu cakap besar, sebab tak kena pada batang hidung sendiri memang tak akan serik dan tak akan percaya. So bila berada semula dekat hostel tu, haruslah berhati-hati dan sentiasalah mengingatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat jangan tinggal, zikir, selawat Nabi, dan kalau boleh macam yang akak pesan tadi, amalkanlah surah ayat Ibrahim tu dan juga ayat Sulaiman. Dan semoga kita dijauhi daripada perkara-perkara yang pelik-pelik ni ataupun benda-benda yang kita tak nampak, tapi kita harus percaya bahawasanya wujudnya alam gaib ni. Dan akak berharap juga semoga kita dihindari daripada penyakit berjangkit ni, iaitu COVID-19 ni. Semoga kita punya negara ni pun cepat-cepatlah beransur pulih, sebab bila kita fikir balik, negara kita semakin tenat dengan angka yang semakin meningkat, tak tahu bila nak turun. Okey. Pesan akak, jaga diri, jaga SOP dan patuhilah apapun kerajaan minta untuk kita sebagai rakyat turuti.
Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar daripada penyakit berjangkit ni. Sekian saja daripada akak. Semoga korang suka dengan episod kali ni, dan jika korang suka dengan video kali ni, jangan lupa like, komen dan share video akak ni dan subscribe channel akak. Sekian saja daripada akak. Semoga kita berjumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.